Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Hari ni video macam biasa balik mungkin. Tapi video hari ni saya nak cerita berkenaan something yang saya rasa ramai yang tak pernah fikir. Tapi tadi dekat Twitter saya ada jumpa satu tweet. Dan kebetulan memang sebenarnya saya pun ada fikir juga pasal benda ni dalam 2-3 menjak ni. Okey, jom saya ceritakan kenapa saya fikir pasal benda ni dan apa yang mungkin berlaku. Korang dah tengok thumbnail, korang dah tengok title, korang macam kenapa abang dia nak tiba-tiba nak cerita pasal benda ni. Okey, saya akan beritahu kenapa. Sekarang saya tengah tonton series daripada Disney Plus iaitu WandaVision. Saya memang minat dekat Marvel, jadi saya memang tonton lah. So salah satu teori dalam WandaVision adalah ada kena-mengena dengan alternate universe ataupun parallel universe, tapi dia lebih kepada alternate universe lah. So saya akan terangkan apakah maksud alternate universe. Alternate universe ni adalah satu dunia yang lebih kurang sama dengan kita, tapi dia punya keadaan dia basically berbeza. Korang bayangkan kalau ada satu tempat dekat dalam dimensi yang berbeza, tetapi dia sama macam kita, cuma keadaan dia sedikit berbeza. Contoh, okay, kalau dekat dunia ni saya gemuk, dekat alternate universe tu mungkin saya kurus. Okay, so saya wujud, awak wujud. Okay, dia basically sama, masa bergerak sama, okay, linear, tapi dia berbeza. Korang bayangkan kalau ada satu line, kita punya masa satu line. Korang bayangkan ada lagi satu line, okay, ada dua line, dia bergerak sekali sama, tapi dia dua line yang berbeza. Okay, itulah dia alternate universe. So dalam cerita WandaVision tu, dia ada macam sikit teori berkenaan benda tu lah sebagainya lah. Kalau korang tonton WandaVision, korang faham lah. Jadi sebab saya banyak tonton WandaVision ni dan kemudian banyak video yang saya tonton berkenaan WandaVision, saya start fikir untuk buat juga apa possibility yang Monster akan perkenalkan alternate universe dalam dunia Boboiboy. Kebetulan tadi ada tweet tu, saya fikir okey lah buat video. Ini bukan teori, saya tak tahu, tak ada apa-apa, tak ada benda yang nak saya teorikan. Bolehlah teori satu perkara, tapi tu nanti kita cerita lepas ujung sikit, lambat sikit. Tapi sekarang ni saya tak cakap ni bukan teori, okey? Ini semua macam idea ataupun saya rasa ni saya pendapat sendirilah, opinion saya sendiri. Salah satu benda dalam fandom Monster yang betul-betul hot adalah tentang kemungkinan Boboiboy akan dapat elemen baru. Semalam dalam live stream saya ada jawab dengan seorang subscriber saya. Saya jawab yang kemungkinan untuk kita dapat elemen baru untuk Boboiboy tu agak rendah. Okay, kemungkinan dia rendah sebab sekarang ni kita ada Boboiboy tahap 1 dan tahap 2. Kemudian kita ada fusion, ada total 21 fusion. So ada lagi 18 fusion yang Monster akan perkenalkan, mungkin 18, mungkin tak. Dan kemudian ada juga kuasa tahap ketiga yang tengah rancak sekarang di komik. Kita nak cuba dapatkan kuasa tahap ketiga di komik sekarang. So kemungkinan tahap 3 pun ada fusion juga. So ada 21 lagi fusion yang nama mungkin lain dan design pun mungkin lain. Jadi saya rasa Monster dah cukup dah penuh dah. Okay, diorang punya pinggan, diorang punya dulang tu dah penuh dah. Okay, untuk mereka design, okay, nak cari perangai baru, okay, nak kuasa baru. So benda tu dah penuh untuk Monster. Saya rasa Monster tak akan habiskan masa untuk fikir, oh jom ambil elemen ke-8, so tambah lagi fusion, tambah lagi kuasa tahap ketiga, so tambah lagi kerja mereka. So mungkin mereka fokus kepada apa yang kita ada dulu, 7. Dan saya rasa kalau benda ni diteruskan bertahun-tahun namanya, baru kita dapat tengok ke semua 21 fusion tau. Jadi saya rasa sebab itulah kita tak akan ada elemen baru. Tapi Monster sebenarnya, ni idea Monster boleh perkenalkan elemen baru dengan memperkenalkan alternate universe. So di mana kita mungkin akan jumpa Boboiboy versi yang lain dengan elemen yang lain. Okay, so Boboiboy dekat dunia sekarang yang kita tengok ni, dekat PSU sekarang, lain 7 elemen. Dan mungkin jika Monster perkenalkan alternate dimension ni, perkenalkan reality baru ni, dia ada Boboiboy juga, ada team Boboiboy juga, tapi Boboiboynya, elemen dia 7 yang berbeza. So dari situ mungkin kita akan jumpa lah Boboiboy kegelapan lah, Boboiboy magnet lah, Boboiboy apa macam-macam yang saya jumpa dekat YouTube. Sekarang ni yang favourite ramai adalah Boboiboy kegelapan. Dan saya rasa idea tu sangat menarik kot. Sebab Boboiboy kita ada solar, basically cahaya.
Dan alternate dimension Boboiboy ada kegelapan. So basically lawan. Saya rasa idea tu menarik. Macam mana Monster boleh perkenalkan alternate dimension? So ada dua dalam otak saya. Yang pertama adalah Power Sphera. Power Sphera yang boleh buka portal ke alternate dimension. Benda tu mungkin macam agak reaching lah orang kata. Macam agak Power Sphera, power gila lah. Power Sphera tu memang betul-betul hebat. Okay, Power Sphera tu memang khas macam kita teleport tapi pergi ke dimensi yang berbeza. Macam Octobot punya kuasa teleport tapi pergi dimensi yang berbeza. Satu lagi cara adalah time travel. So sometimes bila kita time travel, okay, korang pernah tengok Avengers Endgame tak? So kalau korang tengok Avengers Endgame, dia terangkan sikit pasal benda ni. Susah nak terangkan ke korang, tapi basically kalau kita boleh kawal masa, kita boleh kembali ke masa lepas. Bila kita ubah sesuatu di masa lepas, bukan dia rosakkan masa depan yang kita datang tu, bukan. Dia akan buka satu jalan baru dalam sejarah. So ada dua dunia sekarang. Mula-mula ada satu, saya kena pakai tangan je sebab saya tak pandai nak pakai grafik-grafik. Saya pakai tangan. Ni mula-mula ada satu. Okay, ni point A. Lepas tu kita kembali ke masa lepas. Bila kita kembali ke masa lepas, kita ubah something, dia tiba-tiba sekarang dah ada dua. Okay, ada dua jalan cerita yang berbeza. Pergerakan masa masih sama, tapi dia basically terciptanya alternate universe tu lah, daripada satu perubahan yang kita buat dalam dunia tu. So dalam macam dalam cerita Avengers Endgame lah. So basically Monster boleh perkenalkan time travel, dan kemudian dari time travel tu perkenalkan alternate dimension. Siapa yang boleh time travel? Ying. Okay, Ying dan Yaya mungkin ada possibility mereka punya gabungan kuasa boleh boleh ubah masa. Ying boleh kembali masa, dan Yaya mungkin boleh sampai tahap untuk ubah reality. Kenapa? Sebab secara teorinya, kalau kita ada lohong hitam, black hole, dekat lohong hitam tu, teorinya adalah dalam lohong hitam tu, reality tu kita boleh, reality tu macam di bending tau. So reality tu macam kita boleh tukar-tukar. So kalau Yaya ada kuasa untuk kawal gravity dalam lohong hitam, maksudnya Yaya ada kuasa untuk kawal reality juga, tapi bila ada lohong hitam. Okay, saya rasa benda ni kalau wujud pun, saya rasa yang buat dulu siapa ni, siapa nama itu yang orang jahat cerita Boboiboy pertama? Alamak, dah lupa, dah tua lah. One eternity later. Okay, saya dah ingat nama, Borara. Okay, sepatutnya Borara yang buat dulu. Okay, reality bending dan sebagainya, sebab Borara punya kuasa memang lohong hitam. Tapi mungkin Borara boleh buat lohong hitam, dia tak boleh kawal lohong hitam tu. Tapi untuk Yaya, dia boleh kawal gravity lohong hitam tu. So dari situ dia boleh kawal reality. So itulah dua cara daripada tim Boboiboy juga yang sebenarnya buatkan mereka ada kemungkinan yang mereka boleh pergi ke reality yang berbeza, dan di dalam reality tu kita jumpa Boboiboy yang berbeza, Gopal berbeza, Fang berbeza, Ying berbeza, Yayang berbeza, dan kita mungkin ada satu macam ni lah, tak kisahlah cerita yang agak berbeza tetapi basically dalam dunia yang lebih kurang sama. So, karakter semua ada tapi berbeza. Korang nak tahu tak apa ceritanya kalau Boboiboy dia tak naik kereta api pergi ke Tok Abah? Dia duduk je dengan ayah dia. Dia ikut ayah dia pergi apa misi yang Amato buat. So apa benda yang akan berlaku? So mungkin benda tu, jawapan tu mungkin ada dengan cerita ni, bila mereka pergi ke reality yang berbeza, alternate reality. Alright, so yes, ini cuma idea, bukan teori. Monster boleh perkenalkan alternate reality, tapi malangnya saya rasa Monster takkan perkenalkan benda ni. Kalau buat pun mungkin lama lagi, sebab kebanyakannya penonton-penonton Monster adalah kanak-kanak. Saya memang saya faham lah. Okay, ramai juga saya tengok saya punya followers ataupun yang orang yang saya follow di Twitter yang saya rasa dah cukup matang untuk faham tentang alternate reality dan sebagainya. Tapi masih ramai juga yang masih muda, yang masih tak dapat nak fikir, nak bayangkan pasal benda ni. Okay, umur 5, 6, 7 tahun, mereka takkan faham. Tiba-tiba ada Boboiboy kegelapan pula kan. Tapi sebenarnya tak apa pun kan, diorang tak faham, tak penting pun. Yang penting Boboiboy solar lawan Boboiboy kegelapan. Korang tak nak tengok ke? Saya nak tengok. Okay, kita tak tahu, mungkin movie 3 pasal benda ni, kita pun tak tahu, tak pasti. Tapi itulah dia, idea saya, bukan teori, idea saya. Alright, kalau korang nak tahu apa lagi idea saya tentang benda ni, bolehlah komen dekat bawah. Saya banyak lagi sebenarnya idea pasal cerita-cerita alternate dimension lah, Boboiboy kegelapan lah, apa ni semua. Cerita sahaja, bukan teori, sebab teori ni dia datang daripada benda yang sebelum ni dah wujud. Ni semua tak ada lah, kecuali
Ying lah. Okay, teori saya satu benda je lah. Mungkin Ying satu hari nanti dalam keadaan terdesak kembali ke masa lepas dan mengubah sejarah dan buat alternate reality, alternate dimension, dan satu hari mungkin Bobo-Boy dapat pergi ke alternate dimension tersebut dengan bantuan Yaya, ataupun Bobo-Boy kena tangkap ke apa ke daripada orang-orang ke alternate dimension. Saya pun tak pasti apa saya cakap ni sebab semua berdasarkan anime, berdasarkan movie Hollywood yang saya pernah tonton sebelum ni. Okay, itu saja video saya hari ni. Pelik, bukan teori tapi just idea. Dan kalau sesiapa monstaff yang menonton ni, kalau berminat nak tahu lebih, boleh DM. Mengarut. Okay. Jangan lupa untuk subscribe. 1,000 subscriber saya akan buat giveaway untuk saya punya limited edition planner. Follow saya dekat Instagram, follow saya dekat Twitter. Banyak lagi idea-idea macam ni. Bila kadang-kadang saya tweet je dekat Twitter. So kalau korang baca, korang boleh komen, boleh retweet ke apa ke, terpulang lah cara masing-masing. Alright, itu saja. Bye bye.